kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dinial sihat ke Dinial? Sihat cikgu. Sehat. Alhamdulillah. Okey, jadi kepada semua orang yang tutup kamera boleh buka kamera. Okey, jadi cikgu dah masuk kepada kita punya bab 13. Okey, jadi cikgu akan ajar kamu pada malam ni step by step. Macam baby lah. Cikgu anggap kamu macam baby. Baby merangkak, berdiri, berjalan, berlari, baru melompat. Okey, jadi kita akan pergi kepada step by step. Daripada basic to expert. InsyaAllah habis kelas expert dah. Okey. Jadi kita pergi kepada bab yang terakhir, bab 13. Bab 13 ni cikgu bagi tahu awal-awal. Bab 13 ni adalah bab yang sangat-sangat penting. Kenapa bab ni sangat-sangat penting? Sebab bab ni kamu akan pakai dalam semua yang relate, yang boleh relate dengan bab ni. Dia tak kisah. Kalaulah dekat situ tentang geometri. Geometri ni adalah apa-apa yang berkaitan dengan bentuk. Okey. Jadi bab ni kamu akan jumpa balik isi dia dekat tingkatan 3, dekat tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 2 cikgu tak pasti. Tapi cikgu cakap dengan kamu, cikgu betul-betul berjanjilah, cikgu berjanji kamu akan jumpa balik bab ni. Sebab apa? Sebab cikgu ajar juga form 1 dan form 5 cikgu ajar. Dan jadi cikgu nampak, cikgu pelik tau. Bab ni sebenarnya senang je. Tapi dah sampai form 5, ramai lupa. Kenapa Afiqah rasa-rasa kenapa ramai lupa? Dah sampai form 5 ramai lupa. Sebab tak buat banyak latihan. Tak buat banyak latihan. Okey. Okey, jadi bab ni tujuan dia ada satu je. Apa tujuan teorem Pythagoras ni? Tujuan dia adalah mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Okey, dia adalah untuk mencari panjang sisi. Jadi sisi apa? Bila cikgu bercakap tentang sisi ni adalah panjang, panjang. Sisi apa? Panjang bagi bentuk. Dia masuk kepada bentuk. Dan bentuk teorem Pythagoras ni hanya satu je bentuk dia. Tak ada bentuk lain. Bentuk dia adalah bentuk segitiga. Segitiga ni apa? Segitiga apa? Segitiga, dia khususkan lagi. Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, Nur Izzati dah masuk ke? Oh, terkeluar. Okey, jadi teorem Pythagoras ni dahlah ada satu je tujuan dia. Apa tujuan dia? Nak cari panjang sisi. Dahlah satu je tujuan dia. Kemudian bentuk dia pun ada satu je. Bukan bentuk lain-lain pun, ada satu je bentuk. Bukan main simple lagi tajuk ni. Satu tujuan, satu bentuk. Jadi bentuk segitiga bersudut tegak ni macam mana? Segitiga ni ada macam-macam jenis segitiga. Okey, jadi segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang daripada bucu-bucu dia ada satu sudut 90 darjah. Jadi kalau kamu nampak segitiga yang ada sudut, dia tunjuk petak macam ni. Petak tu maksudnya 90 darjah. Jadi kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Itu sahaja. Jadi tak susah. Benda yang dia cuba terangkan pun tak banyak. Ada satu je. Nak cari panjang sisi tu yang mana? Sisi ni boleh jadi sisi yang cikgu buat warna hitam. Cikgu bagi nama sisi A. Dan dia boleh jadi sisi yang warna biru. Cikgu bagi nama sisi C. Dan dia boleh jadi sisi yang warna hijau. Sisi B.
Itu je. Kalau ada satu belah panjang ni yang kita tak tahu, kita boleh pakai teorem Pythagoras untuk kita cari tahu apa nilai dia. Jadi itu sahaja. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Jadi tak susah pun. Tak susah pun. Entahlah sampai form 5 ni kamu kena ingat tau. Okey, jadi kita nak belajar teorem Pythagoras. Sebelum kita nak belajar adalah kita kena kenal satu sisi. Apa sisi dia? Nama dia adalah hypotenuse. Hypotenuse. Bukan hippopotamus. Kalau hippopotamus, hippo. Okey. Hypotenuse. Oh cikgu, pening lah. Apa nama hypotenuse ni? Dia ada nama lain dia. Kalau kita tak nak pening, nama lain bagi hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Sisi paling panjang. Jadi dekat sini, cuba kamu tengok. Kita ada sisi A, sisi B, sisi C. Mana sisi yang paling panjang? Mana sisi yang paling panjang? A ke? B ke? C? Saya tengok. C. Okey, C. Macam mana tahu C? Sebab dia paling panjang. Ada betul. Lagi dia bertentangan dengan sudut 90. Pandai. C adalah yang paling panjang. C itu paling panjang bukannya kamu menilai berdasarkan kamu punya mata. Kadang-kadang soalan tu tersilap print. Hodoh pula dia punya bentuk segitiga. Okey. Jadi sisi yang paling panjang ni cara kita nak kenal dia adalah yang pertama kita cari sudut 90 darjah. Okey, kita cari sudut 90 darjah. Oh, dah jumpa yang warna merah ni sudut 90 darjah dia. Lepas tu nak buat apa? Kita tengok yang berhadapan dengan sudut 90 darjah. Kita tengok pula berhadapan. Berhadapan sudut 90 darjah. Jadi ni 90 darjah kita. Depan dia adalah sisi, nama dia sisi C. Jadi itu sahaja cara kita nak dapat dia punya hypotenuse. Ataupun nama lain dia sisi terpanjang. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Nur Izzati dah dapat masuk belum tu? Boleh. Okey. Nur Izzati. Dah, cikgu, dah. Okey, bagus. Cikgu nampak Nur Izzati terkeluar masuk tadi. Cikgu confirmkan. Mana Nur Izzati? Nak tengok muka sikit. Okey, habis dah. Jadi dekat sini cikgu akan buat latihan cara nak cari sisi yang paling panjang. Senang je. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu akan pergi dekat depan. Kita nak kenal pasti sisi paling panjang. Atau ingat, ada orang dia faham sisi paling panjang tapi dia tak faham hypotenuse. Alangkah ruginya. Okey, jadi dekat sini hypotenuse nama lain dia adalah sisi terpanjang. Dalam set UASA untuk 2000 tahun ni dia ada tahu soalan mana sisi paling panjang. Afiqah ada jawab tak? Ada tak soalan dia tanya sisi paling panjang kat dalam UASA? Tak ada. Tak ada. Tak ada, tak apalah. Tapi dia tanya macam ni lah. Cari yang macam hypotenuse yang dia pihak. keluar batang-batang tu. Oh, Nur Izzati ada keluar? Ada keluar ada? yang batang-batang yang dia Oh, ada panjang belakang-belakang. dan, hypotenuse sama ada dia segi-segi tegak ataupun tak. Betul. Nur Izzati dapat set yang cikgu ajar ke? Dapat ni, dapat. Dapat. Okey, betul. Ada keluar. Kalau siapa tak asal lagi boleh tengok. Cara nak cari hypotenuse ni, Fika pun boleh tengok. Anik boleh tengok. Dingin semualah. Haidar. Hypotenuse ni mula-mula kita cari sudut 90 darjah dia. Oh, ni sudut 90 darjah dia. Lepas tu kita tengok depan dia. Depan dia apa? Depan dia ni lah hypotenuse ni. Inilah hypotenuse dia. Itu je. Kamu boleh tulis X, Y. Jadi cikgu tulis X, Y. Jelas ke penerangan cikgu? Boleh faham semua?
Boleh. Okey. Boleh. Okey, cuba selesaikan B dengan C. Cari hipotenus dia. Hantar dekat cikgu. Apa hipotenus untuk soalan B dan soalan C? Okey, bagus. Senang je. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Kelas kita malam ni senang je ya, jangan risau. Okey. Habis dah masa nak jawab soalan dekat depan. Jadi cikgu akan tunjukkan cari hipotenus dekat B dan C. Okey, cara dia senang. Yang pertama, kita cari sudut 90 darjah. Okey, ni sudut 90 darjah dia. Daripada sudut 90 darjah, kita tengok yang depan dia. Depan dia R ke Q. R, Q. Cikgu, kalau tulis QR betul ke? Betul juga. Tak ada masalah. Sama je. Dia adalah sisi yang sama. Okey, C. Ini sudut 90 darjah. Depan dia LJ. LJ. Kalau kamu tulis JL betul? Betul. Tak ada masalah. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham cara cari hipotenus? Boleh. Bukan main senang lagi. Okey, habis. Bila kamu dah dapat hipotenus tu, baru cikgu ajar kamu teorem Pythagoras. Apa tu teorem Pythagoras? Okey, jom kita tengok dekat soalan yang seterusnya. Okey. Bila kita dah dapat hipotenus, XY. Okey, kita keluarkan XY. XY ni adalah panjang yang paling panjang. Jadi kita kena biar dia duduk sorang-sorang. Kemudian kamu kena faham, dia ada lagi 2 baki. Yang warna biru 2 tu. X ke Z. Okey, jadi kita tulis X, Z. Lepas tu ZY tambah dengan ZY. Lepas tu apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras. Inilah dia orang cakap teorem Pythagoras. Bukan main senang. Cikgu boleh tunjukkan yang ini masuk SPM. Cikgu boleh buktikan. Cumanya cikgu takut akan heret lah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan nombor 2. Cikgu akan keluarkan dia punya teorem Pythagoras daripada soalan A dan soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, soalan A dan soalan B. Ini cara dia nak keluarkan teorem Pythagoras dia adalah kita kena cari dulu hipotenus dia. Kita kena cari dulu hipotenus dia. Ini pelik pula aja. Hipotenus. Lepas kita dah keluarkan hipotenus dia, baru kita dapat teorem dia. Baru kita dapat dia punya teorem. Teorem Pythagoras. Okey, nak cari hipotenus. Macam mana? Cari hipotenus, ni sudut 90 darjah. Kat depan dia ada X ke Z. Jadi inilah hipotenus dia. Kemudian kamu kena ingatlah ada lagi 2 sisi, ZY dengan XY. Jadi apa kamu buat?
XZ ni sama dengan ZY tambah XY. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je teorem Pythagorasnya. Okey, habis soalan A. Soalan B pula, tengok betul-betul. Cari hipotenus. Hipotenus tu adalah sudut yang ada 90 darjah. Yang depan dia, ni petak ni 90 darjah tau. Yang depan dia 5. 5 ni lah hipotenus dia. Ni lah hipotenus. Jadi bila hipotenus dia kena duduk sorang-sorang. Yang kena gabungkan adalah lagi 2 baki sisi tu. Iaitu kita ada apa? 3 dengan 4. Kamu buatlah 3 tambah 4. Cikgu nak buat 4 tambah 3 boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Kemudian nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini sahaja teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey. Dinial okey? Setakat ni boleh faham? Hilang tak? Tatif setakat ni boleh faham ke Tatif? Tatif ke Torik yang cikgu lupa? Torik boleh faham Torik? Cikgu terlupa lah nama. Tatif betul lah Tatif. Okey, habis A, B, C cikgu terang. Sekarang cikgu nak kamu buat soalan C, D, E. Okey, cuba selesaikan C, D, E. Senang je. Mula-mula cari hipotenus, lepas tu buat dia punya teorem Pythagoras. Okey. Rujuk contoh yang cikgu ajar dekat depan tu. Okey, cikgu bagi masa untuk selesaikan 2 minit. Boleh tengok apa yang cikgu buat ni. Rizati, setakat ni boleh jelas ke? Wow, lajunya Afiqah. Bagus, pandai. Okey. Tepat pukul 9, 1 minit, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Cuba buat siapa yang ikut kelas cikgu malam ni sebenarnya senang je. Senang je apa yang kita belajar malam ni. Jangan Inggeris kata jangan buat kalut. Bagus, pandai. Okey. 1 minit lagi. Boleh buat. Okey, bagus, pandai. Anik boleh buat ke Anik? Dua-dua Anik. Boleh buat ke? Boleh. Dua-dua. Okey, Muhammad Anik dengan Anik Amirullah. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan C dan E. Cikgu ajar Okey, siapa-siapa ingat tau, siapa-siapa tak dapat step ni, dia jadi pening. Kenapa? Sebab yang cikgu ajar lepas ni dia berkait dengan ni. Contoh tadi kamu tak faham macam mana nak cari hipotenus. Macam nak keluarkan teorem. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan C, D, E. Okey, cikgu pergi dulu kepada soalan C. Okey, mula-mula cikgu cari hipotenus. Hipotenus di mana? Ini 90 darjah dia. Yang depan 90 darjah 13. Cikgu letak 13 kat sini. Kemudian 13 ni sisi hipotenus yang paling panjang. Ada lagi 2 sisi, iaitu 12 dengan 5. Jadi nak buat apa? 12 tambah 5. Kemudian nak buat apa?
Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Siapa yang dapat macam ni? Kira betul. Okey, habis. Kita pergi pula kepada soalan D. Ini 90 darjah dia. Sebab tu cikgu ajar kamu cara nak cari hipotenus, tengok 90 darjah. Jangan kita hukum kepada mata. Sebab kalau kamu hukum kepada mata, boleh jadi kamu ambil panjang B. Salah tu. Jadi daripada 90 darjah, depan dia C. Jadi C lah hipotenus dia. Jadi ada lagi dua sisi tau. Sisi A dengan sisi B. Nak buat apa? Jadi kat sini C sama dengan A tambah B. Yang tu tak kisah A tambah B ke B tambah A ke, betul je. Lepas tu nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Habis soalan D. Okey, E. 90 darjah. Okey, ni 90 darjah dia. Kemudian depan dia 17. Jadi inilah hipotenus dia. Kemudian kita keluarkan teorem dia. 17 sama dengan, kita kena ingat ada lagi dua baki, 8 dengan 15. Jadi kita buat apa? 8 tambah 15. Tak selesai lagi. Kena kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Siapa yang dapat D macam ni, E macam ni, dikira betul. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Semua kena boleh buat yang kat depan ni, baru dia boleh faham apa yang cikgu nak ajar seterusnya. Okey, habis dah. Kita nak masuk kepada kira-kira pula. Kira mencari panjang sisi menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kita langkah, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Oh, kita nak mengira ni. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan bahagian example. Okey, jadi dekat sini, inilah teorem Pythagoras. Okey, jadi bila kamu nampak ada segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak tu apa? Segitiga yang ada 90 darjah. Ada lambang petak ni. Okey, kita dah nampak tu dah. Yang kedua, daripada segitiga bersudut tegak tu, ada satu panjang yang tak diketahui. Contoh, okey, panjang ni 9. Oh, dia dah bagi tahu dah. Oh, panjang ni 12. Oh, dia dah bagi tahu dah. Tapi sekarang, kalau kita tengok dekat panjang warna biru ni, dia letak P. Maksudnya kita tak tahu. Soalan tak bagi tahu berapa panjang P. Jadi sekarang, dia nak kita cari nilai panjang P. Jadi bila lengkap syarat pertama, sudut segitiga bersudut tegak. Syarat kedua, ada panjang yang tak tahu. Jadi dekat sini kita boleh pakai teorem Pythagoras. Mana teorem Pythagoras dia? Kita sendiri yang kena keluarkan. Ini 90 darjah, depan 90 darjah P. Jadi kita keluarkan P. Sama dengan ada lagi dua sisi, 12 dengan 9. Kamu buat 12 tambah 9. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini sahaja teorem Pythagoras. Inilah, bila orang tanya teorem Pythagoras tu apa? Inilah dia teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, okey, baik. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai P. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator pun senang je. Okey, kita tekan sebiji-sebiji. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Cuba tekan. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Dapat berapa? Berapa? 144 tambah 81. Tak. Tekan je sebiji. Tekan 12. Lepas tu kuasa 2. 125. Iya. Jadi dekat sini kamu tekan je terus. Kamu dapat terus 225. Jadi sekarang P ni P kuasa 2 kita bawa turun. Kita tak nak P kuasa 2. Dia nak P je. Jadi kuasa 2 kena pindah ke sebelah. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Siapa tahu? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Iya. Punca kuasa 2, 225. Tekan punca kuasa 2, 225 dapat berapa?
15. 15. Ni lah panjang P. Bukan main senang lagi. Jadi P ni adalah sama dengan 15 cm. Itu sahaja. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Bagus. Okey. Jadi daripada contoh ni, kita akan buat satu soalan. Kita buat soalan C dulu. Okey. Jadi daripada soalan C, cikgu nak kamu selesaikan soalan C. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Rujuk dekat sebelah tu. Okey, boleh mula buat. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, tengok kelas kita sekejap je. Tahu-tahu dah setengah jam dah. Wow, dah dapat buat dah. Bagus. Oh yo, ni terus selesai. Okey, cuba buat tau. Tepat pukul 9.10 cikgu mula buat. Jangan risau. Cikgu akan buat, cikgu akan tunjukkan contoh. Yang penting kamu cuba buat dulu. Avika, rasa boleh follow lagi tak lessonnya? Boleh? Boleh. Okay, cikgu tengah tunggu kawan-kawan hantar Okey, pandai yang ni Amirullah. Bagus. Iya, bagus. Pandai. Punca kuasa 2 tak tahu nak buat apa. Yelah, tak apa. Dia punca kuasa 2 ni tak tahulah ada simbol ke tak kat sini. Tak tahulah cikgu. Cikgu tak pernah pakai pula dah. Tak apalah. Yang asalkan jawapan tu betul. Okey. Okey. Jadi habis sudah masa yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Cikgu akan mula selesaikan soalan C. Okey, rujuk jawapan yang kamu buat dengan yang cikgu buat Okey, kita pergi dulu kepada soalan C. Macam mana nak buat soalan C ni? Okey, boleh tengok. Mula-mula sekali kita keluarkan teorem Pythagoras dia. Bukan main senang lagi nak keluarkan. Macam mana? Ni sudut 90 darjah. Yang depan dia P. Jadi P kita keluarkan. Duduk sorang-sorang. Sama dengan kat sini kita ada lagi 2 sisi. 5 dengan 12. Kita buat 5 tambah 12. Kemudian buat apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Jadi daripada sini apa yang kita kena buat? Kita tekan sahaja kalkulator sebiji macam ni. Kita tekan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dalam kalkulator sebiji, kita tak ubah apa-apa pun. 15 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, kita dapat 169. P kuasa 2. Jadi nak buat apa? Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita akan dapat punca kuasa 169. Kita tekan punca kuasa 169. Kita dapat P sama dengan 13 cm. P ni adalah 13 cm. Itu je jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, bagus Ani. Ni Rahil. Okey, habis dah. Kita pergi pula kepada soalan B. Soalan A. Okey, tengok tengok
Okey, untuk soalan A, kita masuk kepada step yang seterusnya. Step dia lebih kurang je macam tadi. Macam mana? Okey, mula-mula kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Cara dia, tengok sudut 90 darjah. Oh, depan dia 25. Depan dia 25. Kalau tadi, contoh yang kita buat tadi, depan dia P. Depan dia P. Jadi, kita tak ada nak kena pindah-pindah. Sekarang ni depan dia 25. Jadi, cikgu keluarkan 25. Sama dengan, ada lagi dua panjang sisi, P dengan 7. Jadi, cikgu letak 7 tambah P. Lepas tu nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia punya teorem. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Okey. Sebelum tu, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai P tau. PP. Bukan PP. P lah. Huruf P. Okey. Jadi sekarang kita nak cari huruf P, 7 ni kita kena bawa pindah ke sebelah. Kenapa? P tu kena duduk sorang-sorang. Jangan ada yang kacau dia. Jadi sekarang ni 7 ni kacau dia. Jadi 7 tu kita bawa jumpa 25. 7 ni positif. Cikgu nak tanya. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Iya, pandai. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Nak buat apa ni cikgu? Pakai je kalkulator. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kita tekan sebiji je. Okey, cuba masing-masing tekan. Dapat berapa? RM576. Iya, 576 sama dengan P kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Step tadi. Punca kuasa 576. Dekat sini kita tekan kalkulator. Kita dapat berapa? Cuba tekan. Dapat berapa? RM24. Pandai. Jadi dekat sini, P ni panjang dia adalah 24 cm. Jadi apa yang bezakan dua soalan yang kita dah buat tadi dengan soalan yang sekarang? Beza dia adalah kita pindahkan 7 ke sebelah. Itu sahaja. Tak ada tambah yang lain pun. Itu je. Kita just kena pindahkan. Itu pun sebab apa? Kita pindahkan sebab nak dapatkan nilai P. Jadi 7 ni kita kena pindah. Jelas ke? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey, bagus. Ya. Kena tulis ke CM tu? Kalau kita tak tulis pun tak apa. Tapi kalau dekat sini sebab cikgu saja nak bagi nampak kan. PCM kan. Jadi kalau dah P sama dengan 24 pun betul. Kalau cikgu tulis kalau unit. Kalau kamu nak tulis unit tahu dalam SPM nanti. SPM terus. Wow, baru form 1. Kalau dalam SPM. Kalau kamu nak tulis unit yang betul. Kalau tak nak tulis unit. Tak apa, tak jadi masalah. Bagus, good question. Menjawab ke? Okey. Kalau SPM ni, format SPM cikgu ajar sebab ada yang tanya. Bagus. Okey. Kalau cikgu cakap P sama dengan 24. Okey, betul. Tapi cikgu nak tambah unit. P sama dengan 24. Cikgu pergi buat meter. Jawapan cikgu akan salah. Jadi bila kita nak masukkan unit, kalau dalam kita punya jawapan, kita kena letak dia punya unit yang betul. Kalau kamu nak selamat, kamu letak je lah P tu sama dengan 24 je. Tapi kalau nak lagi lawa, letaklah unit. Cumanya kena unit yang betul. Habis. Okey, bagus. Cikgu boleh terus. Cikgu terus terang format SPM tu. Okey, habis soalan A. Kita pergi pula kepada soalan B. Dia punya jalan kerja sama je macam A. Cumanya cikgu nak tengok. Kamu faham tak faham? Okey, cuba selesaikan soalan B. Cikgu bagi masa 2 minit. Alang-alang tu kita keluarkanlah jam kita kan. Kita keluarkan jam kita. Kita letak kat situ jam kita.
Okey, 2 minit dari sekarang. Cikgu tengok ni. 1, 2. Okey, cikgu tengok jarum yang warna merah tu kan. Okey. Cuba buat tau. Oh, yo laju. Iya, betul Afika. Pandai. Senang je kan? Tak susah pun. Okey, buat B hantar kat cikgu kan. P. Okey, pandai. Bagus. Sama-sama. Okey, sambil-sambil ni cikgu cek tau jangan risau. Okey, bagus Anik Amirullah. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey. Sama-sama. Okey, pandai ni Rahil. Okey, ni. Okey, pandai. Bagus. Habis dah masa 9.20 dah. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan B. Kita belajar ni sikit je, jangan risau. Okey, soalan B, cara dia adalah kita tengok sudut 90 darjah. Kita keluarkan teorem Pythagoras dia dulu tau. Okey, 90 darjah, depan dia 15, kita keluarkan 15. Sama dengan sini 12, sini P. Okey, cikgu letak 12 tambah P. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, jadi daripada sini cikgu nak cari nilai P dia. Jadi apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena pindahkan 12 ke sebelah. 12 tu positif. Jadi bila positif, kita bawa pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jadi dekat sini, 15 kuasa 2 ni tak payah tekan satu-satu. Tak payah tekan satu-satu. Kamu ada kalkulator kan? Kamu tekan je terus. Jadi dekat situ kamu tekan 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kamu dapat 81 sama dengan P kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Jadi punca kuasa 81. Jadi dekat sini P sama dengan 9. Inilah P ni 9 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Daniel, okey ke Daniel? Ya, ada nak tanya? Okey. 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 Habis. Jadi kita dah buat 4 soalan dah. 1, 2, 3, 4. Tadi kita buat apa? 1, 2, 3 dah. 3 soalan kita keluarkan teorem Pythagoras. 4 soalan kita pakai teorem Pythagoras. Okey, jadi
kita langkah next step. Kita langkah next step. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa yang next step dia nak tunjuk ni. Okey, jadi next step ni dia ada nombor 4. Ini masuk form 3, perbundaran. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dia kata apa? Okey, cikgu ajar kamu perbundaran. Cikgu ajar kamu perbundaran. Okey, jadi soalan A. Kita baca dulu apa dia soalan nak. Apa yang soalan nak. Cari nilai X. Oh, ini X. Bagi segitiga bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras. Jadi yang ni tak jadi masalah. Tadi kita dah buat 4 soalan. Tapi dia ada satu penambahan. Satu benda baru yang kamu kena tahu. Berikan jawapan yang betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi dia nak apa ni? Dia nak jawapan, tu kepada 2 tempat perpuluhan. Afika, macam mana nak 2 tempat perpuluhan ni? Macam mana? Tahu? Tak tahu. Okey, cikgu ajar kamu Okey, A, kita cari nilai X dulu. Kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey, ni 90 darjah dia. Depan dia X. Jadi kita keluarkan X sama dengan, okey, kita ada 8 dengan 17. 8 tambah 17. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita selesaikan sahaja macam biasa. 8 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Kita dapat 353. X kuasa 2. Kuasa 2 ni pindah ke sebelah tau. Dia akan jadi punca kuasa 353. Sekarang cikgu nak kamu tekan kalkulator. Punca kuasa 353 dapat berapa? 18,7 Okey. Okey, sekarang ni situasi kita sekarang. 423. 18.7889 nak tulis sampai mana? Kalau tadi ada 4 soalan tadi, kita tekan je punca kuasa, dia dapat nombor bulat. Nombor bulat ni maksudnya dia tak ada perpuluhan. Yang ni dapat 24 terus. Ini dapat 9 terus. Yang ini dapat 13 terus. Yang ini dapat 15 terus. Jadi situasi kita sekarang ni, kita dapat nombor perpuluhan. Jadi nak buat sampai mana nombor perpuluhan ni? Jadi dekat sini cikgu ajar kamu, kamu kena tengok soalan. Jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Mana 2 tempat perpuluhan? Daripada titik perpuluhan ni, kamu nak 2 tempat. Jadi ambil 1 tempat, 2 tempat. Jadi kamu buat satu palang, satu tiang. Kamu kena stop sampai situ sahaja. Jadi 829 dan nak apa? Kamu buang. Tapi nak buang bukan main buang je. Kamu kena ada satu maklumat. Nama dia perbundaran. Perbundaran. Pernah dengar ke bundarkan? Pernah dengar? Bundarkan. Pernah. Baik. Perbundaran dekat sini ada 2 situasi. Sama ada nombor tu lagi besar daripada 4. Iaitu nombor dia 5, 6, 7, 8, 9. Ataupun nombor tu lagi kecil daripada 4. Maksudnya dekat sini dia mula dengan 0, 1, 2, 3, 4. Situasi dia adalah kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, kamu kena tambah 1. Kalau nombor dia 0, 1, 2, 3, kamu kena tak perlu tambah 1. Apa ni cikgu? Tak faham. Tak faham tak apa, cikgu tunjuk kat depan. Okey. Jadi yang nak kena bundarkan tu nombor selepas palang. Mana nombor selepas palang? Ni palang kita yang warna biru, ni palang kita, nombor dia nombor 8. Jadi nombor 8 ni situasi mana? Nombor 8 ni kan dekat sini. Jadi
nombor dia lagi besar daripada 4. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita kena tambah 1. Nak tambah 1 kat mana? Tambah 1 dekat depan ni. Jadi jawapan dia adalah 18.79 cm. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Boleh faham ke? Okey. Okey, cikgu daripada perbundaran ni, cikgu tunjuk dua contoh. Cikgu tunjuk dua contoh. Contoh, kita ambil soalan yang sama. 3.142 8 ataupun 3.1452. Okey, tengok. Cikgu nak jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu ajar kamu cara nak bundarkan. Okey, jadi daripada dua tempat perpuluhan, ni perpuluhan kita 3.1428, soalan nombor 1, ni soalan nombor 2. Bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Cara dia, bila dia nak dua tempat, daripada titik perpuluhan ni, kamu gerakkan dia dua kali. 1, 2. Maksudnya, kamu kena berhenti sampai nombor 4. Jadi, nak berhenti sampai nombor 4, kamu tak boleh main buang 2 dengan 8 ni. Jadi 2 dengan 8 ni kamu kena tengok perbundaran. Cara dia kamu tengok nombor selepas daripada palang 2. 2 ni dekat mana? 2 ni dekat sini. Jadi bila 2 tu dekat situ dia tak perlu tambah 1. Maksudnya apa? Kita punya jawapan 3.14 sahaja. Jelas semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, kalau situasi nombor 2 pula. Cikgu nak dua tempat perpuluhan. Daripada titik perpuluhan ni cikgu pekatkan, cikgu gerakkan 2 kali tempat perpuluhan. 1, 2. Kemudian ni anak panah dia, cikgu buat tiang. Maksudnya cikgu nak berhenti dekat 1, 4. Tapi cikgu tak boleh main buang nombor belakang tu. Cikgu kena bundarkan. Cara dia, tengok nombor selepas tiang tu. Lepas tu kamu tengok nota cikgu, 5 ni dekat mana? 5 ni dia dekat sini. Jadi bila dia dekat sini, dia kena tambah 1. Jadi dekat sini kamu kena tambah 1. Jadi jawapan dia adalah lepas kita bundarkan 3.14 tambah dengan 1 kita dapat 5. Itu maksud perbundaran. Jelas semua? Boleh faham? Okey ke? Jelas. Okey, bagus. Anik, jelas ke Anik? Jelas. Okey. Kalau siapa-siapa ada Anik Amirullah jelas? Kelas. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya lagi, tanya je. Okey, jadi daripada soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C. Bagi jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Buat je dulu, nanti cikgu akan tunjukkan. Rujuk contoh A ni, rujuk nota perbundaran, rujuk contoh perbundaran. Cuba buat soalan C. Cikgu nak tanya, kalau tak ubah P tu tak apa ke? Tak apa. Kalau tak ubah P tu tak apa. Tapi kita kena buatlah P sama dengan berapa. Gitu.
Okey, bagus. Bagus. Yang ni cikgu tak tunjuk lagi kan. Sebab cikgu pun rasa betul kot. Betul. Bagus. Pandai. 22.14. Okey, 1 minit lagi. Ya, itulah macam tu cara nak bundarkan dia kan. Semua orang kena tahu cara nak bundarkan ni. Cara nak bundarkan ni nanti kamu jumpa lagi masa form 3. 22. Okey, pandai Afika. Bagus. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa. Tak apalah, kita buat slow-slow. Haiden. Haiden dapat buat ke Haiden? Dapat. Sama-sama. Okey. Okey, boleh buat Cikgu tunggu kat WhatsApp. Sama-sama. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey, tepat pukul 9.34. Oh, dah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia dekat depan. Okey. Jadi, jalan kerja ni kamu kena ingat tau. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan C. Okey, tengok. Mula-mula kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey, ni sudut 90 darjah dia. Depan dia X, jadi X. Sama dengan ada 7, ada 21. 7 tambah 21. Kemudian buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator. 7 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Kita dapat 490. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 490. Kemudian bila kita tekan kalkulator, panjang, kita dapat 22.1359. Oh, panjanglah, panjang. Jadi sekarang tengok jawapan dia nak 2 tempat perpuluhan. Dan daripada titik perpuluhan ni, kita gerakkan dia sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian kita buat palang. Lepas tu kita tengok nombor belakang tiang tu. 5. 5 ni dekat mana? 5 ni dekat sini. Jadi dia kena tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Tambah 1 dekat sini. Jadi jawapan dia adalah X sama dengan 22.14. Ni je dia punya jawapan. Jelas ke semua untuk C? Boleh faham? Okey, bagus. Okey. Habis dah soalan A. Habis dah soalan C. Kita masih lagi di tajuk yang sama iaitu perbundaran tu. Okey, cuba masing-masing selesaikan soalan B. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, buat B pula. Gunakan peluang ni cikgu bagi masa nak buat. Cikgu bagi masa nak buat ni, gunakan peluang tu. Buat je. Dapat ke tak dapat tu jangan risau, cikgu tunjuk. Okey, tepat pukul 9.39 cikgu akan selesaikan.
Okey. Cikgu tengah cek, ada yang dah hantar kat cikgu. Wow, terus bundarkan. Ni. Yang ni, takut ada yang confuse, nanti cikgu tunjuk Tengok betul-betul nak keluarkan teorem Pythagoras dia macam mana. Kalau dia soalan senang, cikgu tak bagi 2 minit, cikgu bagi 1 minit. Iya, pandai Afika. Bagus. Kenapa dapat macam ni cikgu? Oh, kalkulator ni. Kalkulator ni nak buat macam mana kalkulator ni? Sekejap cikgu cari cara. Kalkulator ni, ni kejap ni. Dia ada cara dia nak hilangkan. Baik, cikgu. Cari lah. Mana ni? Dia kena ubah kat setting. Nanti cikgu cari ni Okey, cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini masa menjawab sudah pun tamat. Masa menjawab sudah pun tamat. Jadi cikgu akan selesaikan di hadapan. Okey, nanti cikgu cari yang ni Okey, jadi soalan B dekat sini, cara nak selesaikan dia, cara nak selesaikan dia adalah kita tengok, kita keluarkan dulu teorem Pythagoras dia. Cara nak keluarkan teorem Pythagoras dia, kita tengok sudut 90 darjah, yang duduk depan 90 darjah dah ni 21. Jadi dia 21. Sama dengan 6 dengan X. 6 tambah X. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita nak cari X. Bila kita nak cari X, kita pindahkan 6 kuasa 2 ke sebelah. 6 kuasa 2 positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif, sama dengan X kuasa 2. Jadi 21 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, kita dapat 405. X ni ada kuasa 2. Jadi kita pindahkan, kita dapat punca kuasa 2 bagi 405. Jadi nak buat apa? Kita tekan kalkulator. Kalkulator tu dia bagi jawapan 20.1246. Banyaknya. Jadi kita nak 2 tempat perpuluhan. Daripada titik perpuluhan kita gerakkan 2 kali. 1, 2. Kemudian buat palang. Lepas buat palang, bulatkan ni. Lepas tu kita tengok nombor 4 dekat mana. Ingat, kalau nombor tu nombor 5, 6, 7, 8, 9, baru kamu tambah 1. Kalau bukan, maksudnya tak perlu tambah 1. Kamu buang je. Jadi dekat sini kita akan dapat 20.12. Ni dia punya jawapan soalan B. Siapa tak dapat, salin. Jelas ke semua soalan B cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, daripada soalan B, kita akan cuba buat soalan D. Okey, daripada soalan D, cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan soalan D. Rujuk contoh yang cikgu dah buat dekat B.
Oh yo, ada yang dah dapat dah. Bagus. Okey, buat Cikgu bagi masa. Cikgu tengah fikir ni cara guna kalkulator ni. Ada yang tak dapat. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. 9.45 dah. Okey. Jadi cikgu nak tanya ni, Haiden dapat ke? Dapat. Dapat. Torik dapat ke Torik? Diniel macam mana Diniel dapat ke? Tak ada dah. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi ingat sebelum kita buat apa-apa pun kita keluarkan dulu dia punya teorem Pythagoras. Ini 90 darjah. Daripada 90 darjah kita tengok ada 17. Jadi kita keluarkan 17. Sama dengan dia ada lagi dua sisi, 6 dengan X. Jadi kita letak 6 tambah X. Ini je. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, kita nak cari X tahu sekarang. 6 ni kita pindah ke sebelah. 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. 17 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita dapat 253 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 253 ni kalau kamu tekan kalkulator, jawapan dia panjang tau. Kamu akan dapat 15.9059. Jadi dalam soalan ni dia nak dua tempat perpuluhan. Dari titik perpuluhan gerakkan dua tempat. 1, 2. Okey, buat palang. Kemudian bulatkan nombor selepas palang. 5 ni ada dekat sini. Jadi kita kena tambah 1. Tambah 1 dekat kosong. Jadi bila kita tambah 1, kita akan dapat 15.9. 1 tambah kosong dapat 1. Jadi inilah jawapan untuk X. Ini dia. D jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Dia sama je. Sama je macam 4 soalan yang mula-mula tu. Cumanya yang dekat yang baru ni kita ada perbundaran. Bila ada perbundaran, cikgu ajarlah kamu teknik cara nak bundarkan ni.
teknik cara nak bundarkan tu? Afika jelas ke Afika? Boleh faham? Yes. Okey, Daniel. Macam mana Daniel? Setakat ni boleh faham? Okey, bagus. Nur Izzati Sofia, Acanai, okey ke? Okey. Okey. Akil Daniel macam mana? Jelas? Jelas cikgu. Okey. Okey, lepas ni cikgu nak pergi kepada soalan yang orang kata mencabar lah. Maksudnya tak adalah mencabar sangat. Jadi kalau kita faham konsep tu senang je. Okey, kenapa cikgu terangkan banyak-banyak ni? Cikgu terangkan banyak-banyak sebab cikgu nak masuk kepada soalan yang ada dua bentuk pula. Kita langkah. Kita langkah. Macam cikgu ajar. Cikgu ajar lu hypotenuse. Tengok. Okey, cikgu ajar dulu hypotenuse tu apa. Lepas cikgu ajar hypotenuse tu apa, cikgu ajar kamu cara nak keluarkan teorem Pythagoras. Lepas tu, cikgu ajar kamu calculation untuk keluarkan cara guna teorem Pythagoras. Okey. Dua contoh ni adalah tanpa nak kena pindahkan. Dua contoh yang seterusnya adalah cikgu pindahkan. Nampak cikgu pindahkan 7 dengan 12. Okey. Kemudian masih lagi di dalam teorem Pythagoras, cikgu ajar kamu dua soalan. 4. Cumanya dia ada perbundaran. Ni. Jadi sekarang ni cikgu langkah apabila soalan tu ada lebih daripada satu bentuk. Tadi semua satu bentuk je. Ni bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Satu je bentuk dia. Sekarang kita tengok kepada contoh dia. Okey. Jadi dekat contoh ni dia ada dua jenis bentuk. Apa cikgu cakap dua jenis bentuk? Tak faham. Bentuk tu kamu yang kena nampak. Bentuk yang pertama adalah bentuk yang warna petak. Ni warna petak ni. Ni bentuk yang pertama dia. Bentuk warna petak. Bentuk yang kedua adalah bentuk segitiga. Jadi dekat sini tak ada perbundaran pun. Jangan risau. Okey. Jadi dekat sini kita dah mula buat soalan yang ada kaitan lebih daripada satu bentuk. Ni bentuk petak, ini bentuk segitiga. Nak selesaikan macam mana? Kamu kena kaitkan dua-dua. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu akan ajar kamu. Sekarang ni dia minta cari nilai X. Cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Cikgu keluarkan kita punya segitiga. Okey, ini adalah segitiga kita. Ni segitiga kita. Daripada segitiga kita kat situ ni X. Maksudnya X berada dekat sini. Okey, ini adalah kita punya sudut 90 darjah. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada sudut 90 darjah kita nak keluarkan teorem Pythagoras. Macam mana kita nak keluarkan kalau kita tak ada maklumat dekat sisi ni dan sisi ni? Cara dia lah kita tengok pula bentuk petak. Bentuk petak ni adalah panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Jadi kalau kita tengok daripada sini ke sini, dia adalah bahagian yang sama. Maksudnya sini ke sini adalah 15 cm. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu nak cari yang belah bawah ni. Macam mana nak cari yang belah bawah ni? Sini dia dah bagi 7 cm, sini 15. Macam mana cikgu nak dapat panjang yang warna biru tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana Afika? Agak-agak. Macam mana ni nak cari panjang itu? Panjang hypotenuse ke? Tak, ni yang belah bawah dia ni yang cikgu bulatkan tu. 15/7. Siapa tu? Siapa cakap tu? 15/7. Ya, pandai. 15/7. 15 tolak dengan 7, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 8.
Maksudnya panjang segitiga ni 8. Jadi bila kita dah lengkap segitiga kita, barulah kita cari nilai X. Ni 90 darjah kita, yang depan hipotenus dia adalah X. X sama dengan 15 dengan 8. 15 tambah 8. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi dari sini 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita dapat 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 289. Okey, masing-masing tekan dapat berapa? 17. Dapat berapa? 17. Ya, kita dapat 17. 17 cm. Itulah maksudnya X ni kita dah dapat dah. Iaitu 17 cm. Jadi sekarang ni kita masuk kepada langkah satu bahagian yang mana soalan-soalan tu kita nak kena aplikasi dia. Kita nak asah otak kita, kita nak powerkan kita punya problem solving dalam menyelesaikan masalah. Okey. Jadi kamu kena kaitkan dengan bentuk yang lain, bentuk yang ada. Okey. Jadi sampai sini jelas ke contoh cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi daripada soalan tu cuba masing-masing buat A. Disebabkan soalan ni dia agak orang kata mencabar lah. Tak adalah mencabar sangat pun. Tapi mungkin kamu memerlukan masa. Cikgu bagi masa dengan syarat kamu cuba buat. Okey, rujuk contoh dekat atas. Cikgu dah bagi tu. Rujuk contoh dekat atas. Cikgu bagi masa 3 minit. Boleh kot. 3 minit. Cuba selesaikan soalan A. Ini soalan A. Okey, cuba buat soalan A. Ni nanti tengok kat WhatsApp Anik Rahil boleh dengar ke? Anik boleh dengar ke? Hilang dah. Jadi dekat sini Anik dia dapat lain sikit kalkulator dia. Okey, cuba buat Ada lagi 2 minit. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Afika, rasa-rasa boleh buat tak? Boleh. Sekejap. Okey. Mantap. Okey, baik. Silap tu. Kalau dekat sini
Silap tu tak boleh ambil 7. Buat je hantar kat cikgu. Nanti cikgu komen lah. Ya, pandai. Bagus. Bagus, Nur Izzati Sofia. Bagus, pandai. Siapa ni nama ni? Okey. Ya, cuba buat Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Akil dapat ke Akil? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey, tepat pukul 10 cikgu tunjuk dah pukul 10 lah. Kamu dengan cikgu lagi setengah jam je. Kita buat 3 soalan tu habis dah. Kelas kita habis dah sampai situ je. 3 soalan tu lepas tu dah habis dah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, jadi mana segitiga dia dekat sini? Ni. Daripada soalan yang warna biru, inilah segitiga dia. Okey, jadi segitiga dia ni cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Okey, ni cikgu keluarkan. Tengok betul-betul. Okey, ini A. Okey, ini A. Ini E. Okey, ini E. Ini D. Okey, ini D. Kemudian ni sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah. Jadi daripada sini, ini X. Okey, habis. Untuk bentuk petak, kita tak ada panjang AD dengan ED. Bentuk petak, panjang dekat bawah sama dengan dekat atas. Maksudnya kalau dekat bawah dia 4, maksudnya dekat atas dia pun 4. Jadi A ke D adalah 4 cm. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Sini 4. Sini 4. Sini 7. Rasa-rasa baki dia berapa? Saya nak dapat tu. Rasa-rasa baki dia berapa? 3. 3. Macam dapat 3? 7 tolak 4. Tolak. Ya, 7 tolak 4. 7 tolak 4 kita dapat 3. Maksudnya panjang E ke D adalah 3. Nampak? Bila 3 ni tambah dengan 4 kan dapat 7. Okey, habis. Jadi dekat sini kita bolehlah terus selesaikan. Macam nak selesaikan? Kita pakai teorem Pythagoras. Mana? Okey, daripada sudut 90 darjah, ni hipotenus dia. Sama dengan, ada 3 dengan 4. 3 tambah 4. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kemudian kita selesaikan.
3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tekan je kita dapat 25. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 25. Punca kuasa 25 kalau tekan dapat berapa semua? Dapat berapa? Tak dengar suara dah ujung-ujung ni. 5. Okey. Okey, kita dapatlah 5 cm. Inilah jawapan untuk soalan A. Siapa yang tak dapat salin? Siapa yang tak dapat tu sila salin. Habis dah. Okey. Salin. Okey. Jadi jelas ke untuk soalan A? Cikgu terang tu boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada soalan A, kita cuba pula buat soalan B. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah lagi salin soalan A, boleh je terus salin. Cikgu akan tunjuk soalan B dekat sini. Okey, jadi yang mana dah siap, boleh mula buat soalan B. Ni soalan B. Yang belum salin, boleh terus salin. Salin yang soalan A tu, lepas tu buat soalan B. Okey, cikgu bagi macam tadi 3 minit. Cuba selesaikan. 3 minit. Cuba selesaikan. Jawapan dia. Nanti cikgu tunjuk. Okey, 1 minit lagi. Soalan B. Ingat tahu cara soalan A, cara soalan B, cara soalan C, cara soalan D, semua lain-lain. Jadi dekat sini, sebab itulah cikgu cakap dia mengasah kita punya pemikiran. Dia check kita punya pemikiran untuk lagi power dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Syafiqah. Afiqah dapat ke Afiqah soalan B? Dah start mula kejap. Dah start keliru. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan B Okey, sebelum cikgu buat, masing-masing nak dengar suara ada ke kat sini? Ada. Okey, Sofia, Izati Sofia dapat ke? Dapat tapi jawapan perpuluhan.
Jawapan perpuluhan. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu keluarkan 3 gambar ni. Soalan sama 3 gambar. Untuk kamu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Yang pertama sekali, yang pertama sekali, mana segitiga yang ada X? Kita nak cari X. Ini cari nilai X. Oh, ini dia X dia. Bila ni X kita, maksudnya kita keluarkan kita punya segitiga yang bersudut tegak. Okey, tu segitiga bersudut tegak kita. Daripada segitiga bersudut tegak kita, ni 90 darjah. Kita keluarkan teorem Pythagoras dia. Okey, ni 16. 16 ni duduk sorang-sorang. Sama dengan X tambah, kita nak daripada panjang T pergi kepada Q. Tapi tak ada nilai. Jadi kita letak je TQ. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi sekarang ni kita nak kena cari TQ. Macam mana cikgu nak cari T ke Q? Okey, cikgu je sebelum tu cikgu nak tanya kamu, apa maksud ni? Apa maksud ada 2 garisan ni? Sama dengan. Sama. Kalau cikgu jumpa panjang dekat bawah ni 2, rasa-rasa dekat atas ni berapa? 2. 2. Kalau cikgu jumpa panjang dekat bawah ni 5, rasa-rasa dekat atas ni berapa? 5. 5. Sebab apa? Sebab apa dapat yang sama? Sebab dia ada tanda ni. Jelas ke? Okey, jadi dari situ kan jadi dari situ kan cikgu cakap dekat sini kita boleh dapat panjang daripada sini. Macam mana dapat panjang ini? Okey, tengok kepada segitiga yang seterusnya. Ni segitiga yang seterusnya. Daripada segitiga ni, kita boleh dapat panjang yang warna merah cikgu tunjuk ni. Okey, jadi kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey, ni 10. 10 sama dengan ni 8 tambah daripada S ke Q. S ke Q. Ni kan S, ni Q. S, Q. Okey, kita letak S, Q. Lepas tu, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita selesai kan? Fikar, rasa-rasa dah nampak dah. Boleh buat tak agak-agak? Boleh. Okey, 10 kuasa 2, 8 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. SQ. Okey, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kita dapat 36. Okey, SQ ni ada kuasa 2. Kita pindahkan kuasa 2. Punca kuasa 36 dapat berapa? Punca kuasa 36 dapat berapa agak? Okey, 6. Maksudnya panjang ni 6. Bila panjang ni 6, rasa-rasa panjang yang atas ni berapa? Bawah dia 6, rasa-rasa atas dia berapa? 6 juga. 6 juga sebab dia ada panjang yang sama dekat sini. Jadi daripada T ke Q adalah 6 tambah 6. 6 tambah 6 dapat berapa? 6 tambah 6 dapat berapa? Ya, 12. Jadi dekat sini bila kita dah jumpa TQ12, masukkan dalam ni. Itulah maksud cikgu. Dia ada kaitan dia. 16 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 12 ni positif, pindah ke sebelah. 16 dia jadi negatif 12 sama dengan X kuasa 2. Kita tekan 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2, kita dapat 112. X pindah jadi punca kuasa 2. Okey, tekan punca kuasa 2 112 dapat berapa? Dapat dalam perpuluhan. Ya, betul, dalam perpuluhan. Yang ni dalam perpuluhan. 10.583. Ya, kita ambil 10.58. Ini jawapan dia.
salin. Siapa yang tak dapat salin. Okey. Tadi je soalan tu jawapan dalam perpuluhan. Yang ni yang tadi je nombor bulat. Ni perpuluhan pula. Okey, tengok Nur Izzati. Nur Izzati sama ke jawapan kita? Aku tengok je Oh, Tak. ada yang tak, ada yang sikit lagi nak sama. Tak payah delete lah, cikgu baca dah. Okey, salin. Salin. Bagus. Okey lah, kita try, kita cuba. Okey, jadi salin. Siapa-siapa yang tak dapat tu salin yang elok, salin kemas-kemas. Okey. Afrika tengah salin ke? Dah siap salin. Dah habis salin dah. Tak berapa faham kat mana tu? Bagi tahu cikgu, kat mana yang tak faham? Ya, ada yang tak faham. Kat mana tu? Tengok cikgu mula-mula cikgu buat dia punya teorem Pythagoras segitiga ni. Okey, cikgu keluarkan 16 X dengan TQ panjang ni, yang tegak ni TQ. Tapi cikgu tak boleh nak proceed jalan kerja dia. Jadi bila cikgu tak boleh nak proceed, tak boleh nak teruskan, cikgu kena guna maklumat daripada TQ ni, dia ada panjang sama. Masalahnya kita tak tahu panjang dia, cumanya dia hanya bagi tahu panjang dia sama. Jadi nak cari panjang bawah ni, kita boleh selesaikan guna segitiga yang warna hitam. Bila kita dah guna segitiga warna hitam, kita dapat 6. Jadi bila panjang dia sama, 6 bawah maksudnya atas pun 6. Sebab ada tanda dia, kalau kamu tengok dekat soalan dia tanda. Tanda dia macam ni maksudnya panjang dia sama. Okey, cikgu nak dengar. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, siapa yang tak faham, bagi tahu cikgu tak faham yang mana, nanti cikgu terangkan. Jangan risaulah, cikgu tak marah pun. Okey, jadi siapa-siapa yang belum salin. Kita ada lagi 2 soalan. Habis 2 soalan ni, habis dah kelas kita. Okey, jadi cikgu bagi kamu masa untuk buat soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Yang tak faham bagi tahu cikgu tak faham yang mana, nanti cikgu terang Okey, cuba buat soalan C.
Okey, Fika dapat ke pening? Kejap. Kejap. Narizati Sofia dapat ke? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Jadi habis dah tahu masa, cikgu akan terus kepada soalan C. Jadi soalan C ni cikgu akan mula buat dekat depan. Dia lain soalan, lain cara tau. Tapi konsep dia sama je. Konsep teorem Pythagoras dia sama je. Okey, jadi cikgu akan mula terang soalan C. Boleh ke cikgu nak buat soalan C? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan C, cari nilai X. Tengok betul-betul dekat depan ni. Kita nak cari nilai X. Cikgu besarkan ni, cikgu dah habis besarkan ni. Nilai X ni adalah dalam satu petak. Mana petak dia? Ni petak dia. Awal-awal lagi cikgu dah bagi tahu. Kalau dia dalam keadaan petak, panjang dekat bawah sama dengan mana? Sama dengan mana? Panjang dekat bawah sama dengan apa? Panjang Kalau dekat bentuk petak. Panjang dekat atas. Iya. Panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Kalaulah, maksudnya secara automatik bila kita jumpa panjang dekat atas, kita dapatlah nilai X tu. Jelas ke semua? Tidak. Okey. Jadi daripada sini kita gunakan segitiga yang ada. Okey ni yang warna biru ni. Ni segitiga dia yang ada. Sebab apa? Sebab daripada yang warna biru kita boleh jumpa daripada B ke F. Okey ni 90 darjah dia kita keluarkan. Nampak depan dia 10. 10 sama dengan 8 tambah B ke F. BF. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita nak BF je. 8 pindah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan BF kuasa 2. Okey, kita tekan 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kita dapat 36. BF kuasa 2 punca kuasa 36 dapat berapa semua? Punca kuasa 36 dapat berapa? 6. Dapat berapa? 6. 6. Maksudnya panjang ni 6. Ini adalah 6 cm. Selesai. Baki F ke E ni macam mana? Kita guna pula satu segitiga yang lain. Ni segi kita, ni segitiga kita. Jadi daripada segitiga warna hijau, kita boleh dapat panjang F ke E. Macam mana? Guna teorem Pythagoras. Sebab tu cikgu cakap, daripada teorem Pythagoras, banyak benda kita boleh pakai. Ni 25, depan dia 25. Sama dengan sini 7. Dan tambah dengan daripada F ke E. F ke E. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 7 kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita akan dapat negatif 7 kuasa 2 sama dengan F E kuasa 2. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 kita dapat 576. F E punca kuasa 2. Kenapa kuasa 2 pindah ke sebelah? Punca kuasa 2. Okey, sekarang punca kuasa 576. Cuba tekan dapat berapa? 24. 24. Maksudnya panjang sini 24 cm. Jadi rasa-rasa X tu berapa nilai X tu? Berapa nilai X tu? 6 tambah 24. Iya, 6 tambah 24. Sebab apa? Panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Panjang dekat atas 6 tambah 24. Kita dapat 30. Secara automatik X adalah 30 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ni cara dia. Salin jalan kerja tu. Cikgu tak nampak sangat lah. Okay.
Cikgu tak nampak. Ni cikgu tunjuk. Ada yang tanya cikgu macam mana nak buat ni? Inilah cara dia. Okey, bagus. Okey, last soalan. Last soalan, cikgu bagi masa 2 minit je untuk buat soalan D. Lepas habis soalan ni, habis dah kelas kita. Okey. Jadi yang dah off kamera, on kamera balik. Cikgu nak tengok tu tengah buat apa lah tu. Okey. Boleh on kamera balik masing-masing. Cikgu bagi masa 2 minit. Untuk siapa-siapa yang nak salin ni, cikgu buat kat sebelah ni lah. Okey, untuk siapa-siapa nak salin yang ni, boleh rujuk. Okey, soalan D. Okey, cuba buat soalan D. Tak lama, cikgu bagi masa 2 minit je. Tepat pukul 10.26, cikgu akan terus kepada kelas kita. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi sebab ni soalan yang terakhir, masing-masing boleh tengok, boleh salin. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk malam ni. Macam nak cari X tu? Noizati rasa-rasa dapat tak cara nak cari X tu? Ada idea tak? Buat yang triangle tu. Pening ke? Tak ada idea. Triangle tu. Saya dapat 6. Saya tak tahu dia nak buat apa. 6 tu dah betul dah. 6 tu dah betul dah. Sikit lagi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Ada yang dapat separuh jalan. Ada yang dah dapat jawapan dia. Okey, yang pertama ni X. X ni dia duduk tengah-tengah antara dua segitiga ni. Okey, ini adalah segitiga yang pertama, segitiga yang warna biru. Daripada segitiga warna biru, ini adalah daripada segitiga warna biru, kamu boleh dapat panjang sini ke sini tau. Jadi mana di segitiga warna biru ni? Kita dapatkan panjang T ke Q. Okey, panjang dia adalah 5. Sebab apa? Ni 90 darjah, depan dia 5. Sama dengan 3. Ni T, ini Q. Tambah TQ. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 3 kuasa 2 pindah 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan TQ kuasa 2. Kita tekan 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, kita dapat 16. TQ kuasa 2 punca kuasa 2. TQ punca kuasa 16 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. Punca kuasa 16 dapat berapa? 4. 4. Maksudnya panjang ni 4. Macam mana nak dapat X? Kamu kena dapat panjang keseluruhan pula. Macam mana nak dapat panjang keseluruhan? Pakai pula lagi satu segitiga yang dekat sebelah tu. Ni dia segitiga dia. Jadi dari sini sudut 90 darjah kita keluarkan ni. Sebab apa? Sebab dari sini kita dapat panjang keseluruhan dia. 10 sama dengan 8 tambah daripada T ke R pula. TR kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2.
Jadi dekat sini 10 kuasa 2, 8 tu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. TR kuasa 2. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kita dapat 36. Punca kuasa 2, 36 dapat berapa? Punca kuasa 36 dapat berapa? 6. Okey, kita dapat 6. Jadi sini 6. Cik sekarang ni berdasarkan jawapan yang cikgu bagi, rasa-rasa X ni berapa? 10. 10? 10 makin panjang lah. Jadi. Kena tolak ke? Iya, kita tolak lah untuk dapat X tu. Iya, kita dapat 2. Ambil 6, tolak dengan 4. Jadi dekat sini kita dapatlah 2. Kalau cikgu cakap X tu 10, maksudnya X tu lagi panjang lah daripada 6 tu. Okey. X adalah 2 cm. Salin ambil gambar ke salin. Okey, jadi kita dah di penghujung kelas kita dah. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu ajar ni. Ambil gambar. Jelas ke Sofia yang ni? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan ni? Akif jelas ke Akif? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi sekarang sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk malam ni. Jadi nanti kita jumpa pula pada minggu depan. Daniel, okey ke Daniel kelas kita? Okey cikgu, bagus. Anik Amirullah. Anik Amirullah mana Anik Amirullah? Anik Amirullah jelas ke? Jelas. Anik Rahil. Anik Rahil tak reply WhatsApp cikgu. Anik tengah buat apa Anik? Jelas cikgu. Tak, saya tak boleh buka WhatsApp ke. Tu cikgu dah reply dah cara nak tukarkan nombor dalam kalkulator tu. Okey, nanti tengok Okey semua, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bagus. Okey. Belum.